Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan tajuk seterusnya dalam temu kimia, iaitu haba penyesaran. Cikgu pasti sebelumnya anak-anak dah faham tentang haba pemendakan, ya, iaitu adalah haba yang dibebaskan apabila dua larutan bertindak balas menghasilkan mendakan. Hari ini kita nak tengok pula tentang haba penyesaran. Okey, sebelum tu kita tengok dulu maksud haba penyesaran. Haba penyesaran ialah haba yang terbebas apabila 1 mol logam disesarkan dari larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Cikgu rasa ada para pelajar yang agak keliru tentang maksud haba yang ditulis di atas tu ya. Sebab ada beberapa perkataan yang anak-anak perlu faham ya. Perkataan disesarkan tu apa maksudnya? Dan kita kena kenal apa dia larutan garam, dan kita kena tahu juga apa dia logam yang lebih elektropositif. Jadi kita tengok satu contoh persamaan kimia. Di sini kita nampak ada kuprum sulfat dengan zinc ditindakbalaskan. Hasil daripada tindak balas mereka berdua ni akan menghasilkan kuprum dengan zinc sulfat. Anak-anak tengok sini, kuprum, ya, kuprum ni asalnya dia ada pasangan, ya, kuprum sulfat. Tetapi bila selepas tindak balas dengan zinc, dia menjadi kuprum saja. Mana pergi sulfatnya? Sulfatnya telah diambil oleh zinc. Zinc telah ambil sulfat tadi, ya. Okey, kenapa zinc ni ambil sulfat? Kerana zinc ni dia adalah logam yang lebih elektropositif daripada kuprum. Macam mana kita nak tahu zinc ni lebih elektropositif daripada kuprum? Ya, daripada siri kereaktifan logam. Dalam siri kereaktifan logam, zinc kedudukannya lebih tinggi daripada kuprum. Jadi kita kata zinc ni lebih logam yang lebih elektropositif. Jadi dalam tindak balas penyesaran, logam yang lemah ni dikeluarkan daripada larutannya, ya, kuprum ni dikeluarkan daripada larutan garamnya. Jadi logam disesarkan dari larutan garam. Itu maksud penyesaran, ya. Siapa yang sesarkan? Logam yang lebih elektropositif. Jadi dalam hal ni kita tengok 1 mol logam, 1 mol logam ni sebab tak ada nombor di sini, ya. Jadi dia 1 mol logam tu disesarkan, dikeluarkan. Jadi semasa proses penyesaran tersebut, masa dia keluarkan tu 1 mol tu, ada haba yang terbebas ataupun terserap, ya. Dalam hal ni haba tu ada haba yang dibebaskan. Jadi haba yang dibebaskan tu kita sebut sebagai haba penyesaran. Bila 1 mol bila 1 mol logam itu disesarkan, itu kita panggil haba penyesaran. Okey, cikgu nak ingatkan haba penyesaran ni dia beza sikit daripada haba pemendakan, sebab haba penyesaran dilibatkan tindak balas antara larutan, ya, dia tindak balas larutan dengan logam, ya, dia tindak balas larutan dengan logam. Logam tu dimasukkan dalam larutan, jadi ada haba yang terbebas. Jadi haba tu kita kira. Kalau haba pemendakan dahulu dia antara larutan dengan larutan. Tapi haba penyesaran dia melibatkan larutan dengan logam. Okey. Cara nak mengira haba penyesaran lebih kurang sama langkahnya seperti nak kira haba pemendakan. Ada 4 langkah.
kita tulis persamaan, masukkan maklumat, kira mol, lepas tu kira perubahan haba MC theta, dan seterusnya kita kira haba penyesaran, di mana haba penyesaran ialah perubahan haba ni MC theta ni kita bahagikan dengan mol. Kita tengok satu contoh. Okey, ini contoh kita. Serbuk magnesium yang berlebihan. Bila kita kata berlebihan, maksudnya kita tak payah kira apa-apa. Yang ditambah pada 50 cm padu larutan ferrum 2 sulfat 0.25 mol per dm padu. Jadi ada larutan sini, ada logam sini. Larutan dengan logam. Larutan tu 50 cm3. Apabila bertindak balas, suhu campuran tindak balas bertambah. Maksudnya ada haba dibebaskan. Suhu naik sebanyak 4.8 darjah Celsius. Hitungkan haba penyesaran ferrum daripada larutannya. Sebab magnesium ni dia lebih elektropositif daripada ferrum. Jadi mestilah ferrum ni dikeluarkan. Ya, disesarkan. Okey, kita tengok seterusnya macam mana nak kira. Sebelum itu, cikgu minta kamu pause dulu. Cuba kira. Bila dah kira nanti, kamu sambung balik slide ini, ya. Okey, jawapan yang sepatutnya kamu dapat ialah haba penyesaran tu ialah 80.64 kJ. Negatif 80.64 kJ, ya. Cuba selesaikan dahulu sebelum pergi ke slide selepas ini, ya. Okey, kalau kamu dah kira, kita semak langkah pengiraan. Okey, langkah pertama kita tulis persamaan dan masukkan maklumat. Ingat lagi soalannya macam mana? Soalannya antara magnesium dengan ferrum sulfat. Ini dia punya maklumat. 50 cm3, 0.25 mol per dm3 dengan theta dia 48 darjah Celsius, ya. Jadi kita tulis magnesium dengan ferrum sulfat ditindak balaskan. Nanti magnesium ni dia lebih elektropositif. Jadi dia akan ambil sulfat ni. Jadi magnesium sulfat, ferrum ni disesarkan daripada larutan garam dia. Masukkan maklumat. Ni maklumat yang diberi. Si padunya 50 cm padu. Kemolarannya ialah 0.25 mol per dm padu. Theta ialah 4.8 darjah Celsius. Ada kenaikan suhu. Langkah kedua, kira mol. Jadi mol mana yang kita nak kira? Sebab ada dua maklumat sini kan? Ada 3. Macam mana kita nak kira mol? Kita ambil mol ferrum sulfat yang ini. Ya. Mol ferrum sulfat sama dengan MV per 1000. Kita kira 0.25 darab 50 bahagi dengan 1000. Kita akan dapat 0.0125 mol ferrum sulfat. Okey, langkah kedua dah selesai. Kita pergi kepada langkah yang ketiga. Langkah ketiga kita kira perubahan haba. Nak kira perubahan haba, formulanya ialah MC theta. M ni ialah jisim. C ialah muatan haba tentu. Theta ialah suhu. Okey, kita nak tengok maklumatnya pada soalan. Okey, ni soalan kita. M tu ialah jisim. Kita dapat jisim daripada larutan. Ya, kita tahu ketumpatannya ialah 1 gram per cm padu. Maksudnya kalau ada 50 cm padu, dia mestilah 50 gram. Ya, C-nya ialah 4.2. Theta-nya ialah 4.8 darjah Celsius. Jadi kita masukkan maklumat tu di sini. Perubahan haba ialah 50 gram. Ya, C-nya ialah 4.2. Theta-nya ialah 4.8. Kita dapat 1008 joule.
Dapat yang itu, seterusnya kita kira langkah yang terakhir, iaitu kira haba penyesaran. Formulanya ialah delta H sama dengan MC theta. MC theta ni, inilah, ini ya. 1008 joule bahagikan dengan mol. Mol ni kita kira di sini tadi kan. Mol kita kira di situ. Ya, mol kita kira di sini. Kita akan dapat ni ya. 80640 joule per mol, ataupun kita boleh tukarkan joule menjadi kilojoule bahagikan dengan 1000 dapat 80.64 kilojoule. Habis dah. Jadi bila kita nak tulis jawapan kita macam mana. Cara menulis jawapan, setelah selesai mengira, jawapan akhir hendaklah tulis seperti berikut ya. Delta H sama dengan negatif 80.64 kilojoule. Okay, kenapa ada tanda negatif kat sini? Fikirkan ya. Okey. Kadang-kadang dalam persoalan yang sama, biasanya kamu akan diminta untuk menulis persamaan temu kimia dan melukis gambar rajah aras tenaga. Di persamaan temu kimia, kita dah tulis persamaan kimianya ya, dan kita dah dapat delta H-nya. Jadi ini ialah persamaan temu kimia. Kita tulis persamaan kimia berserta dengan haba penyesaran. Ini kita panggil persamaan temu kimia. Jadi cikgu nak sekarang cuba fikirkan pula bagaimana hendak melukis gambar rajah aras tenaga. Jadi cikgu nak kamu semua tulis dalam buku latihan ya. Tulis balik cara penyelesaian soalan ini dan akhirnya lukis gambar rajah aras tenaga. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Selepas daripada ni ada beberapa soalan cikgu nak kamu buat dalam buku latihan kamu. Okey, sekian. Terima kasih, jumpa lagi.